Ya, pada masa COVID-19 pandemik ini memang susah untuk banyak orang dan untuk murid-murid mungkin lebih daripada 1 tahun mereka pergi ke sekolah, mereka mengadakan lesson secara online atau tidak pergi ke sekolah langsung. Dan untuk kita sebagai tutor susah juga. Kadang-kala ada kerja, kadang-kala tak ada kerja kan. Dan pada masa yang sama kita perlu tukar. Jika kita pergi ke rumah pelajar kita, mungkin kita perlu switch ke online tutoring kan. Jadi kita perlu ajar, kita perlu belajar satu kemahiran yang baru. Jadi dalam video ini kita akan bincang tentang bagaimana kita boleh bersedia untuk masa selepas pandemik ini telah terkawal. Jadi mari kita bermula. Ada 5 tip yang saya nak kongsi. Poin nombor 1 adalah kita perlu berwaspada kerana poin yang baik atau berita baik di sini adalah kita sudah lebih daripada 1 tahun pandemik sudah berlaku kan, dan mungkin kita sudah terus berwaspada kita tidak kena terjangkit dengan COVID-19 ini, dan oleh kerana itu mungkin kita akan fikir bahawa kita tidak akan terjangkit oleh virus ini, tetapi kita perlu berwaspada dan sentiasa stay alert dan ikut semua SOP yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan ini bermakna bahawa kita perlu memerhati penjarakan sosial, pakai mask dan selalu cuci tangan. Ini basic kan. Poin yang kedua adalah kita perlu makan makanan yang sihat. Makanan yang boleh meningkatkan daya imunisasi atau immune system di dalam badan kita. Makanan yang berkhasiat, yang mempunyai banyak vitamin C, D, E, zinc, iron, protein dan selenium. Ini boleh membantu untuk meningkatkan daya pertahanan dalam badan kita. Dan pada masa yang sama, untuk kita suka makan makanan yang berkhasiat. Kita sedang buat ketogenic diet dan intermittent fasting. Dan di dalam YouTube ada banyak maklumat tentang cara ini. Tetapi ini terpulang kepada anda. Yang penting kita nak makan sihat. Mungkin kita perlu bayar lebih duit untuk makan makanan yang berkhasiat. Tetapi ini adalah satu investment yang baik, satu pelaburan yang baik. Dan kita boleh pasti bahawa apabila kita berasa sihat, memang kita berasa segar dan kita lebih sedia membantu pelajar kita. Poin nombor 3 adalah untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita, kita perlu tidur dengan nyenyak dan exercise. Apabila kita tidur dengan baik, kita boleh repair dan regenerate badan kita dan kita rasa sihat. Exercise sangat penting juga. Mungkin ada di antara kita selalu buat online tutoring atau tuition secara online. Mungkin kita perlu duduk untuk berjam-jam, dan oleh kerana itu kita perlu buat exercise, buat stretching supaya kita punya badan terus jadi fleksibel kan. Mungkin ada di antara anda fikir bahawa tak ada masa untuk exercise. Tetapi untuk kita buat HIIT atau High Intensity Interval Training. Boleh cek di dalam Google atau YouTube tentang ini, dan tidak perlu banyak masa dan kita boleh exercise dengan berkesan dan kita rasa sihat pada masa yang sama. Kerana pada masa selepas pandemik ini kita boleh fikir banyak murid-murid pelajar mereka mungkin stres secara emosi kerana mereka berada di rumah untuk jangka masa yang lama, dan oleh kerana itu mereka tak boleh pergi keluar untuk bermain dengan kawan dan sebagainya. Oleh itu mereka akan rasa stres dan mereka perlu seorang tutor yang bertenaga, yang beremosi secara seimbang
dan yang sihat, yang boleh menunjuk kesabaran, yang memberi motivasi kepada pelajar-pelajar ini. Nombor 4 adalah kita perlu fleksibel. Kerana selepas pandemik kita tak tahu, mungkin virus itu akan merebak lagi. Jadi sangat penting untuk kita boleh ajar bukan secara di rumah sahaja, tetapi secara online juga. Jadi kita mungkin perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi yang bersehubungan dengan tuition secara online. Saya ada banyak video di dalam YouTube dan sila lihat dan sila subscribe dan share dengan kawan anda jika kamu dapat manfaat daripada video saya. Dan ini poin nombor 5 adalah sangat penting untuk bersikap positif. Kerana apabila kita tengok di dalam berita, banyak berita yang buruk. Betul? Kita boleh tengok mungkin dari segi pelajar kita, mungkin mereka pun bersikap negatif. Mereka khawatir bagaimana mereka akan catch up dengan sekolah kerana mereka tak faham banyak perkara. Mereka tidak mengadakan pelajar mereka dengan guru mereka di sekolah secara bersemuka. Jadi banyak pelajar mungkin rasa khawatir atau risau, dan yang penting kita perlu bersikap positif dan memberi galakan kepada mereka, memberi rekomendasi yang sewajarnya untuk membantu mereka dari sekarang, bagaimana kita boleh membantu mereka untuk terus membuat kemajuan. Jadi dengan 5 tip ini, saya harap kamu akan dapat manfaat. Dan dalam bidang tuition ini memang ada banyak keperluan dan ada banyak murid yang perlu bantuan dengan bidang ini. Jadi memang banyak wang yang kita boleh dapat daripada pekerjaan ini. Jadi harap kamu boleh subscribe dan share, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.